Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa razukna fahman nabi wasi'a. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita adakan kuliah zuhur berkaitan dengan ilmu faraid. Surat berapa? 23. 22. Oh, okey. Muka surat 23, buku Faham Faraid. Yang kedua, galakan daripada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita masih lagi dalam tajuk keistimewaan dan kepentingan ilmu faraid. Sebelum ni kita cerita tentang galakan daripada Rasulullah, kemudian galakan daripada itu yang pertamalah, galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ta'allimul faraidah wa alimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan dia ilmu faraid ini. Baik, kemudian galakan daripada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat kuliah ni, kuliah zuhur ni, kita mengikut yang pertama saranan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga saranan sahabat baginda, iaitu yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Dia berkata, ta'allimus sunnata wa 'allimul faraida wal lahna kama ta'allamun al-Quran. Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, pelajarilah ilmu as-sunnah, ilmu as-sunnah yang pertama. Yang kedua, pelajarilah ilmu faraid. Ni yang kita belajar hari ni. Dan yang ketiga, pelajarilah ilmu bahasa Arab, seperti mana kamu mempelajari Al-Quran. Seperti mana kita belajar Al-Quran, begitulah kita mempelajari tiga ilmu yang utama ni. Baik. Ada satu kisah pada tahun 18 Hijrah, Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia telah pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam, Syria, untuk mengajarkan ilmu faraid kepada penduduk di negara tersebut. Itu kita bawakan satulah, banyak sebenarnya galakan daripada sahabat. Dan seterusnya kita tengok yang ketiga sebenarnya, kesungguhan ulama'. Ini nombor 3 ni, kesungguhan para ulama' dalam menyebarkan ilmu faraid. Antara tanda-tanda bahawa ilmu ni sangat penting, kita tengok kesungguhan para ulama' dalam menyebarkan ilmu faraid. Disebabkan ilmu faraid amat penting, maka ulama' banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid ni. Malah terdapat juga ulama' yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu ini. Jadi ulama' ni dia bukan setakat dia tahu sesuatu ilmu, bahkan dia akan fikirkan, dia akan mencari idea untuk menjadikan sesuatu ilmu tu lebih mudah, lebih mudah dipelajari, lebih mudah diingati dan sebagainya. Itu ulama' yang sebenar. Dia bukan setakat dia mengajar, dia belajar, dia mengajar, itu cukup. Bukan setakat macam tu. Dia akan mengajar, dia akan mencari satu kaedah ataupun cara untuk memudahkan pelajar-pelajar ni memahami ilmu tersebut, terutamanya ilmu faraid. Contoh seperti kaedah jadual segitiga oleh Syekh Nabil Kamaluddin.
Syekh Kamaluddin ni dia buat dalam bentuk segitiga. Macam bentuk segitiga tepat tu. Segitiga tepat yang dia punya sudut 90 darjah tu. Dekat situ dia buat bagaimana kita nak tahu bahagian ahli waris. Contohnya si mati ada isteri dan juga anak lelaki. Jadi isteri akan dapat berapa? Dia akan jumpa isteri, anak lelaki. Okey, isteri akan dapat 1/8, anak lelaki akan dapat asabah baki. Dia punya jadual. Tapi dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu kita ni saya tak jumpa lagi yang terjemahkan apa ni segitiga tersebut. Cuma yang kita buat segitiga, bukan segitiga, kita buat piramid. Dia panggil piramid pusaka. Tapi piramid pusaka ni dia cuma untuk penghalangan saja. Dia tajuk dia penghalangan saja. Contohnya kalau si mati ada anak lelaki, ada saudara adik-beradik lelaki. Jadi anak lelaki tu akan menghalang saudara lelaki. Itu panggil piramid penghalangan pusaka. Itu dalam peringkat percetakan lah, peringkat pencetakan. Baru nak cetak, baru dapat ASBN daripada Perpustakaan Negara Malaysia, baru di-emailkan. Baik, itu antara kaedah dia segitiga. Kemudian selain daripada itu, kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani. Syair ni dalam bahasa Arab juga, dalam bahasa Arab. Syair ni maksud apa? Dia syair yang dia macam padatkan, dia ringkaskan satu ilmu untuk memudahkan para pelajar mengingati dan menghafal ilmu tersebut. Di setiap bidang ilmu tu ada syair dia. Fiqh ada syair dia, tauhid ada syair dia, tasawuf ada syair dia, tajwid pun ada syair dia. Semua bidang ilmu tu ada syair dia. Jadi kalau faraid, ni Arjuzah satu. Yang kedua, matan syair Ar-Rahabiyah. Yang ini terkenal. Matan syair Ar-Rahabiyah dia terkenal. Dia terkenal. Sebab dibanyakan disyarahkan oleh para ulama. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali. Kemudian matan syair Al-Mansurah, Al-Maisurah oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari. Kemudian matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Said bin Sa'ad. Itu 4 matan syair. Bahkan mungkin ada banyak lagi lah matan-matan syair untuk memudahkan seseorang mempelajari ilmu faraid. Tapi semuanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita tak jumpa lagi lah, belum ada lagi. Yang terjemah tu adalah, yang terjemah ada, tapi yang dalam bahasa Melayu tak ada. Dan kemudian kaedah Syajaratul Mirath oleh Al-Fadil Ustaz Malik Imam Malik Nasirin. Ini dia guru kepada guru saya ni. Dan Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah, ini guru saya. Guru saya Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Shah. Kemudian guru dia Imam Malik Nasirin. Dia yang menciptakan Syajaratul Mirath. Syajaratul Mirath ni kalau kita terjemahkan pokok keluarga, ataupun peta pokok keluarga, family tree tu. Dengan guna kaedah gambar rajah family tree tu, kita dapat tahu, kenali ahli waris. Contohnya si mati kan, si mati kat tengah. Ini kena, tuan-tuan pun kena bayangkan lah ni. Tak ada projektor kan. Kan ada projektor? Ada? Tak ada? Tak apa, nanti akan datang. Dia tembak sini Okey, tak apa, nanti kuliah yang akan datang kita bawa. Jadi kaedah Syajaratul Mirath ni dimulakan dengan peta pokok keluarga, dimulakan dengan si mati. Cuma tuan-tuan mau bayangkan si mati, ada si mati. Kemudian si mati ada suami atau isteri, suami atau isteri sebelah dia. Jadi nak kenali ni siapakah ahli waris. Sebab kena faham bahawa apabila seorang meninggal, bukan semua ahli keluarga akan menjadi ahli waris, tak. Kan kita meninggal, bukan semua ahli keluarga kita tu akan menjadi ahli waris. Dalam faraid, ahli waris ni dia berbeza. Dia bukan semua orang. Dia orang-orang ataupun ahli keluarga tertentu saja yang boleh mendapat pusaka. Jadi ahli waris tu mereka yang berhak mendapat pusaka. Ahli keluarga ni bukan semua akan dapat. Bukan semua. Kadang-kadang orang salah faham juga. Diingatkan kalau ada orang meninggal, dia ada hubungan darah dengan si mati, dia akan dapat pusaka. Tak. Yang dapat pusaka hanyalah ahli waris. Jumlah dia ada 24 orang.
24 orang. Cuma dalam buku ni kita buat 25. Dia ada kata 23, ada 24, 25 dan sebagainya, tapi semuanya sama je. Cuma dalam kaedah syajaratul miras Imam Malik ni dia combinekan suami isteri tu dia tak satu. Dia ringkaskan. Jadi si mati ada suami atau isteri. Suami atau isteri, mereka merupakan ahli waris, dan suami isteri itu adalah suami isteri yang sah, hubungan pernikahan yang sah. Kemudian atas si mati ada bapa ibu si mati. Bapa, ibu, kemudian datuk sebelah bapa si mati, kemudian nenek sebelah bapa kepada si mati, kemudian nenek sebelah ibu si mati. Itu merupakan ahli waris. Itu dipanggil golongan atas. Golongan atas. Jap, saya pun dalam buku ni ada sebenarnya. Okey, jap. Tu dia, muka surat 93. Muka surat 93. Itu kaedah syajaratul miras. Cuma dalam buku ni saya dah ubah soal sikit, yang daripada syajaratul miras ni kita buat yang lain, supaya banyak info-info yang kita boleh masukkan dalam family tree ni. Cuma dalam ni ringkasan, BP tu bapa, ibu. Dekat sebelah sebelum tu dia ceritakan dia punya ringkasan dia. Okey, kemudian bawah si mati ada anak lelaki, anak perempuan. Kemudian cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Jadi kat sini golongan bawah ni, anak lelaki, cucu lelaki ni, cucu yang sebelah anak perempuan bukan waris. Cucu yang sebelah anak perempuan bukan waris. Jadi kalau kita kata si mati ada cucu, jangan kata semua cucu akan dapat. Tak. Kena tengok cucu yang mana, sebelah anak lelaki ke ataupun sebelah anak perempuan. Contoh si mati ada anak lelaki Ali dan anak perempuan Aisyah. Ali ada seorang anak, ada seorang anak Abu. Aisyah ada ramai, ada 10 orang anak dia. Maknanya si mati ada cucu 11 orang. Daripada Ali seorang, daripada Aisyah 10 orang. Apabila Ali dengan Aisyah dah meninggal dulu contohnya, kemudian yang ayah dia ni, bagilah nama Abdullah kan. Abdullah, ada Ali, Aisyah. Kemudian Abdullah ni meninggal, Aisyah dengan Ali dah meninggal dah. Kemudian ada cucu 11 orang, Aisyah 10 orang, Ali seorang. Yang dapat pusaka hanyalah Abu saja, anak pada Ali. Yang 10 orang lagi cucu daripada Aisyah ni bukan ahli waris. Dia tak dapat. Tapi ustaz, ramai ustaz. Walaupun ramai pun dia bukan ahli waris. Tu kata nak bezakan. Ahli waris hanya yang dapat pusaka. Adapun yang bukan ahli waris, dia bukan tak dapat pusaka. Dia memang ahli keluarga, dia merupakan cucu si mati, tetapi dia tidak berhak mendapat harta pusaka sebab dia bukan ahli waris. Tu kena jelas. Kena jelas. Baik. Kemudian tu golongan bawah. Kemudian golongan sisi. Golongan sisi ada ramai. Sisi sebelah sana, golongan tengah, maaf. Golongan tengah. Golongan tengah tu sebelah si mati, sebelah kiri dia. Sebelah kanan. Saudara lelaki si ibu sebapa, SLIB. Dia ada asalnya 2 orang lah. Adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. Cuma dia berkembang menjadi 8 orang sebab dia ada seibu sebapa dengan seibu. Tu. Adik-beradik si mati ni dia ada ramai sebab ada seibu sebapa, ada sebapa dan juga seibu. Itu kalau ada lah. Tapi nak menunjukkan mereka ni ahli waris. Jadi si mati ni kalau dia ada bapa yang berkahwin lebih daripada seorang, maka dia kemungkinan ada adik-beradik sebapa dan juga seibu. Dia mungkin ada. Dan oleh sebab tu mereka merupakan ahli waris. Jangan walaupun contohnya mak dengan ayah dah bercerai, kemudian dia meninggal, maka hubungan kekeluargaan tu masih ada lagi. Masih lagi ibu, masih lagi bapa, masih lagi dia ada adik-beradik seibu sebapa, masih ada lagi adik-beradik sebapa dan seibu. Tu kena jaga-jaga. Kalau kita ada ahli waris ataupun seorang meninggal dunia, contoh dia tetap berkahwin, dia tidak ada anak, maka adik-beradik dia tu berhak mendapat pusaka.
Seibu sebapa dan juga seibu. Tak kenal dah ustaz. Dulu ada kontak, sekadar putus, lost contact dah, tak dapat nak dihubungi, maka tetap kena cari sampai dapat, sebab mereka merupakan ahli waris. Mungkin dah mati ustaz, mungkin dah mati tak boleh dikatakan sebagai dah mati, sebab kita kata mungkin. Dia kena kalau mati tu mati dengan jelas, bahawa dia dah meninggal dunia. Sebab walaupun dia hilang, dia tetap dikirakan masih hidup, melainkan telah ternyata terbukti bahawa dia telah meninggal dunia sebelum tu. Baik, kemudian itu 6 orang. Lagi 2 orang anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, dan juga anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Nanti kita tengok secara detail lah nanti. Kemudian golongan sisi tak ramai, sisi 4 orang saja, bapa saudara. Tapi bapa saudara ni sebelah bapa je, sebelah bapa, seibu sebapa dan sebapa. Kemudian sepupu lelaki daripada bapa saudara, anak dia lah, seibu sebapa dan juga bapa saudara sebapa. InsyaAllah nanti kita akan masuk secara detail lah. Cuma nak beritahu, ini antara cara kita nak mengingat. Yang saya belajar dengan guru saya ni, macam ni yang saya mudah ingat ahli waris. Tak perlu menghafal, kita cuma bayang je. Kita tutup mata, kita bayangkan. Setiap kena ikut dia punya turutan lah. Si mati, suami isteri, bapa, ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu. Datuk sebelah ibu bukan waris. Datuk sebelah ibu bukan waris. Dan seterusnya lah sampai habis. InsyaAllah nanti kita akan masuk demi tajuk tu. Baik, itu syahadatul miras dan kaedah fajar oleh penulis sendiri, dan kaedah-kaedah yang lain. Ini kaedah fajar yang tuan-tuan tengok dalam muka surat 93 ni adalah kaedah fajar. Kita ubah sesuai sikit daripada kaedah syahadatul miras, kemudian kita namakan kaedah fajar. Contoh kan, kalau tengok gambar raja tu si mati kan, kemudian kenapa anak lelaki tu dia di garis bawah terus? Kenapa dia tak buat dengan suami isteri tu? Macam ibu bapa kan, ibu bapa sama, kemudian bawah anak si mati. Datuk dengan nenek sama bawah. Tapi yang suami isteri ni kenapa saya buat terus ke bawah? Kenapa tak ada buat suami isteri? Sebab kemungkinan si mati ni pernah berkahwin, dia ada anak, kemudian isteri dia meninggal ataupun dia bercerai, dia berkahwin dengan perkahwinan yang baru. Maka ketika tu apabila si mati meninggal dunia, anak tersebut akan memberi kesan kepada bahagian isteri yang baru ataupun suami yang baru tu. Itu maksudnya kita takkan garis macam tu ke bawah. Tu dia punya rahsia dalam kaedah fajar. Tu apabila seorang meninggal contohnya, dia meninggal dunia, dia ada suami contohnya. Suami sepatutnya mendapat 1/2 kalau si mati meninggal dunia tidak ada anak. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lakum waladun falahunna ar-rubu mimma taraktum. Wahai suami-suami, walakum nisfu ma, kamu akan mendapat separuh 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu, isteri ataupun isteri kamu, jikalau mereka ni meninggal dunia tidak mempunyai anak. Kalau mereka mempunyai anak, kamu akan mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka. Dalam kes ni tadi suami meninggal, isteri meninggal. Tapi isteri ni dia pernah berkahwin sebelum ni, dia ada anak lelaki seorang contohnya. Kemudian suami dia meninggal. Suami meninggal. Kemudian dia kahwin dengan suami yang baru, kemudian dia meninggal, isteri meninggal. Maka suami itu kalau ikutkan dapat separuh lah, 1/2 kan kalau ikut walakum nisfu ma taraka azwajukum. Tapi sebenarnya kita tak bukan tengok anak suami tu dengan isteri tu, kena tengok anak isteri tu. Kalau anak isteri tu mempunyai anak sebelum tu dengan perkahwinan yang sebelum tu, maka ketika tu suami bukan dapat 1/2, dia akan dapat 1/4. Sebab si mati mempunyai anak, walaupun bukan dengan suami yang sekarang. Suami tak boleh kata aku dengan dia baru kahwin tak ada anak lagi, kenapa aku dapat 1/4? Memang kamu tak ada anak lagi dengan dia,
tetapi kamu dapat 1/4 sebab dia ni pernah berkahwin dan dia mempunyai anak, maka anak dia tu memberi kesan kepada bahagian kamu, iaitu kamu akan dapat 1/4 bukan 1/2. Jadi seolah-olah macam anak tiri tu memberi kesan kepada bahagian ayah tiri dia tu. Tu. Baik. Termasuk juga yang bukan waris. Salah satu antara mereka yang bukan waris yang mudah kita ingat iaitu ibu saudara. Ibu saudara kepada si mati, ibu saudara kepada si mati bukan ahli waris. Tak kira daripada mana-mana pihak pun. Dan kalau kita ni jadi ibu saudara, ada meninggal, kita menemukan ibu saudara, kita tak layak pun dapat pusaka. Tak kira lah daripada pihak ibu ke, daripada pihak ayah ke, kita bukan ahli waris. Tu kadang-kadang orang keliru juga. Macam saya post satu video, video yang dekat TikTok ke, dan buat video guna CapCut, masuklah dekat TikTok kan. Saja juga nak jadi TikToker kan. Tak adalah, nak sharing-sharing. TikTok dekat Reels, dekat Insta kan. Saya cerita sikit je. Saya kata, saya buatlah soalan. Ada makcik nak tanya, adakah ibu saudara merupakan ahli waris? Kemudian saya jawablah, ibu saudara si mati bukan ahli waris. Saya ulang 2 kali. Ibu saudara si mati bukan ahli waris. Pendek je video tu, tak sampai berseminit. 30 saat kot kan. Jadi jelas saya kata ibu saudara si mati bukan ahli waris. Jelas dia punya kaedah. Kemudian adalah mungkin dia tersalah faham. Dia komen, dia kata tak semestinya, dia kena detail lagi sebab kemungkinan ibu saudara tu boleh jadi ahli waris. Saya pun baca lah komen dia. Lepas tu dia kata contohnya si mati meninggal, dia ada adik-beradik perempuan, kemudian dia ada anak perempuan kan? Adik-beradik perempuan dengan anak perempuan. Adik-beradik perempuan dengan anak perempuan tu hubungan mereka mak saudara lah kan. Anak dia dengan adik-beradik dia kan mak saudara lah kan. Jadi kat situ mereka merupakan ahli waris lah, ibu saudara tu ahli waris. Tapi sebenarnya itu bukan hubungan si mati, bukan ibu saudara si mati, dia adalah ibu saudara kepada anak si mati. Ibu saudara kepada anak si mati. Itu memanglah waris kan. Tapi dalam video saya kata ibu saudara si mati. Jadi kena ingat, nama-nama ni bapa, ibu, datuk, nenek tu kalau dalam faraid, ingat kaitkan dengan si mati. Jangan kaitkan dengan diri kita. Jangan kaitkan dengan diri kita. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, ayah saya mati. Ya, ayah kamu mati. Ada mak saya, ada adik-beradik saya. Jadi dia tanya macam tu, dia tanya berapa bahagian dia. Ayah saya mati, ada mak saya. Mak saya apa dia? Bukan mak si mati. Dia adalah isteri si mati. Bahagian dia lain. Adik-beradik saya bukan adik-beradik si mati, tetapi anak kepada si mati. Tu kadang-kadang pening. Tuan-tuan kalau nak tanya soalan, tanya betul-betul. Jangan kaitkan dengan tuan-tuan, jangan kaitkan dengan si mati. Kan? Kadang-kadang kita kena betulkan balik lah. Kena betulkan balik soalan tu. Kita faham lah, mungkin dia tak belajar lagi ataupun tak tahu. Jadi kita betulkan. Okay. Tu kena jelas. Jadi nama-nama tu kaitkan dengan si mati, bukan kaitkan dengan yang masih hidup. Baik. Pernah ada satu soalan, saya duduk kat surau Ad-Duha tu, saya ajar mengaji. Ada seorang makcik jumpa saya, Ustaz kan. Dia belajar mengaji juga tapi dengan ustaz lain lah. Time tu saya tengah tunggu student, dia jumpa saya, Ustaz tolong saya Ustaz, saya nak gila je fikir, kata. Nak gila je fikir. Dia kata sudahlah dia lah makcik nak tanya. Dia kata suami saya ni saya syak dia ni kahwin lain. Saya syak kahwin lain. Saya pun okey, baik pakcik, okey. Lepas tu saya dah tanya, Ustaz, saya dah pergi dekat pejabat agama, mahkamah semua, saya tanya, dalam rekod tak ada. Dia mungkin tak daftar, Ustaz. Lepas tu saya kata, saya ingatkan suami dia masih hidup. Kemudian dia diterangkan dah meninggal, suami dah meninggal. Tadi kat situ saya pun macam mana saya cubalah kata nak kena kalau tak boleh dapatkan info maklumat di mana mungkin dia tak daftar lah, suami dia mungkin tak daftar, tapi dia cuma syak, dia bukan, sebab suami dia tak pernah jelaskan dia kahwin, ada buat dia dah berkahwin yang lain, dia tak pernah cerita lah. Tapi dia ada korenah lah, ada nampak ada macam orang duk pandang-pandang dia, ada macam
lihat ada orang perempuan lain tengok dia macam lain macam je, ada anak-anak semua tu. Jadi kat situ dia rasa dahsyat suami dia kahwin lain. Jadi saya nasihatkan lah, kalau cuba pergi dekat kedutaan Malaysia di Thailand tu, cuba tanya kan, ada rekod ke tak ada. Lepas dia kata, saya dah tanya Ustaz, ada orang nak buat tu dia charge RM5,000 Ustaz. Dia charge RM5,000. Lepas tu saya kata, Allah, saya tak boleh nak, nanti saya bagi jawapan. Sebab kat situ kita tak boleh nak selesai. Dah 2 tahun dah suami dia meninggal. Suami dah meninggal dah 2 tahun. Sebab isu dia apa? Sebab dia memang dalam Islam, dia asalkan perkahwinan tu sah, maka dia adalah isteri. Kalau dikahwin yang sah, dia adalah isteri yang sah. Bila dia meninggal, isteri yang sah tu akan mendapat bahagian pusaka, berhak mendapat. Cuma dekat isu kalau di Malaysia ni, dia undang-undang dia kita kena daftar, wajib daftarkan. Kalau tak daftar, memang dia seolah-olah dia macam tak layak mendapat pusaka, seolah-olah lah. Tapi dalam hukum dia dapat. Jadi kena daftar dahulu. Jadi dekat situ kita tak ada nak bagi conclusion. Kita kata sebab dia kata macam ni, dekat mahkamah dia kata makcik kira makcik apa ni, yang itu bukan ahli waris. Yang waris makcik dengan anak-anak saja, sebab mereka tak daftar. Jadi jawapan tu kurang tepat. Dia bukan tak daftar tu kira dia tidak sah. Dia kalau sah dia sah walaupun tak daftar. Cuma isu sekarang ni kita tak tahu. Perkahwinan tersebut adalah sah ataupun tidak. Kalau sah, dia adalah isteri yang sah. Kalau tak sah, memang tak dapatlah. Memang bukan isteri yang sah. Cuma sekarang kita tak tahu. Jadi kat sini tak boleh nak bagi jawapan. Kita tak boleh nak bagi jawapan. Sebab apa? Kalau kita kata makcik, makcik simpan dulu bahagian yang isteri yang kedua tu 1/8. Bukan 1/8, 1/16. Tapi saya tanya balik, ada anak-anak tak? Oh, makcik tak tahu dia ada anak-anak tak. Lagi susah. Sebab kalau dia ada anak-anak, maknanya si mati akan ada anak. Anak isteri yang pertama, isteri yang kedua. Contoh anak isteri yang pertama ada 5 orang, anak isteri yang kedua ada 2 orang. Jadi anak si mati ada 7 orang. Sekarang ni tak tahu berapa orang. Jadi kita tak boleh nak kira, tak boleh nak selesaikan. Kalau kita tahu berapa orang tapi kita tak tahu mereka berada di mana, maka kat situ kita boleh simpankan dahulu bahagian mereka. Maknanya makcik tu dengan anak-anak dia boleh ambil bahagian mereka sebab kita dah kirakan, okey ambil yang ni je dulu. Lepas tu ada baki tu simpan dulu sehingga jelas mereka ni, keadaan mereka atau dah jumpa mereka bagi kat dia. Tapi sekarang ni tak jelas. Perkahwinan tu sah atau tak sah. Kalau sah, anak berapa orang, lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. Jadi kat situ jadi isu yang besar. Contoh ni sebagai pengajaran lah. Bagi kita semua, terutama bagi kita lah orang lelaki kan. Kalau ada kawan-kawan ke yang teringin bernikah dan bernikah tu di luar negara, pastikan daftar cepat-cepat. Ataupun kalau boleh nikah kat sini lah kan, tak payah pergi negara kan, susah kan. Itu antara isu lah, pengalaman saya sendiri kan. Orang tanya saya, jadi kat situ kalau kita nampak dia bukan setakat isu daftar tak daftar, jadi isu kematian. Kalau kita meninggal, suami meninggal, isu pusaka. Ditakuti kalau ada juga isteri yang dia lepas dia kata tak apalah, walaupun suami tu kahwin lain, dia tak daftar, isteri tu bolot harta suami, dia tak berikan pada isteri yang kedua. Disebabkan isteri kedua dia marah kan, suami kau kahwin dua baru tahu, lepas meninggal baru tahu, tapi dia tak daftar, maka dia bolot harta. Apabila dia bolot harta, dia telah memakan harta orang lain, dia telah memakan harta hak isteri yang kedua, makan harta anak-anak yang isteri yang kedua, anak si mati. Apatah lagi anak tu anak yatim. Dalam surah An-Nisa ayat ke-10 Allah kata, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buturihim nara wa sayaslawna sa'ira. Barang siapa memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya telah memakan dalam perutnya itu api neraka. Nauzubillah min zalik. Tu kena jaga-jaga. Jadi berkaitan walaupun isu dia adalah isu pernikahan dan sebagainya, sebenarnya dia memberi kesan kepada pusaka juga. Memberi kesan kepada pusaka. Okey. Baik, ada soalan? Bertanya. Sama juga yang kes baru ni yang Bowie tu kan. Arwah bukan Bowie apa? Aboy. Abang Bowie pula. Bowie tu kawan saya kan. Abang arwah abang ni kan, isu kan
rumah yang macam kita tengok tu seolah isteri dengan anak-anak tu tak duduk rumah tu kan. Sedangkan rumah tu rumah arwah abam. Bila rumah tu arwah abam, isteri dengan anak ada hak. Ada hak kat rumah tu. Kan? Ada hak. Tapi yang diduduki orang lain. Adakah mereka membayar pada hak tu? Kan? Kalau mereka bayar hak isteri dengan anak tu lain cerita. Dekat situ kita nampaklah masih lagi yang mereka tak faham yang berkaitan dengan hukum faraid ni. Walaupun dah jelas dah kan, yang dapat cuma bahagian isteri, anak-anak dan juga ibu kan. Tetapi adik-beradik tetap menuntut. Tapi dia nuntut tu bahagian ibu dia lah, bahagian ibu tu. Tapi still masih lagi ada hak rumah tu, bukan milik adik-beradik seorang je, milik isteri dan juga anak-anak. Walaupun benda tu dah selesai kan, mereka mahkamah dah tetapkan bahagian isteri 1/8, anak mendapat ni dan juga ibu semua tu, tapi still masih lagi tidak pengurusan itu, pembahagian tu masih belum lagi selesai. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita pergi pada dalam buku Sahabat yang Mahir Ilmu Faraid. Di kalangan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ni ada kelebihan masing-masing. Ada yang pandai berlawan, ada pandai matematik, ada pandai berniaga, ada pandai mentafsirkan Al-Quran dan sebagainya. Tapi dalam ilmu faraid ni ada sahabat yang terror dalam ilmu faraid. Mana? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bijak terror dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Mana ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memuji beliau. Mana? An Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaidun ibnu Thabit. Zaid ibnu Thabit. Daripada Abi Kilabah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit. Dan sebenarnya hadis tu panjang, dia cerita tentang kelebihan para sahabat. Jadi kita ambil yang berkaitan dengan ilmu faraid, iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni merupakan antara tugas dia adalah setiausaha bagi Rasulullah, iaitu dia menulis wahyu-wahyu yang diturunkan, dia mencatat wahyu-wahyu yang diturunkan. Rasulullah ni ada beberapa setiausaha, iaitu mereka ditugaskan untuk menulis wahyu. Apabila wahyu tu diturunkan, baginda akan mengambil sahabat, memanggil para sahabat yang berdekatan, yang ditugaskan tu untuk menulis wahyu tersebut. Antaranya Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ni juga merupakan seseorang yang mengetuai projek pengumpulan penulisan semula Al-Quran pada zaman Saidina Uthman. Saidina Uthman. Pada zaman Saidina Uthman tu dia melihat Al-Quran ni dia macam bercampur-campur. Nota-nota sahabat tu dia bercampur. Tulisan-tulisan sahabat tu bercampur. Dan tak tahu ayat ni ayat Quran ke ataupun nota daripada sahabat, sebab dia dah bercampur. Kemudian qiraat, dari segi qiraat pun bercampur juga. Ada kata qiraat ni paling betul, qiraat ni paling betul. Sebab kalau kita faham, kalau kita belajar qiraat ni ada banyak sebenarnya. Yang kita baca tu qiraat Hafs an Asim, qiraat kita kan. Yang kita baca yang 90% di dunia ni membaca qiraat Hafs an Asim. Dia ada qiraat-qiraat yang lain. Ada setengah tu, contohnya kita baca surah Wad-Duha kan. Bunyi Wad-Duha. Tu bukan salah, tu qiraat Wad-Duha. Tu ada qiraat dia. Jadi apabila berlaku macam tu, sampai di kalangan sahabat pun bergaduh, maka Saidina Uthman memerintahkan Zaid bin Thabit sebagai ketua kumpulan untuk menulis semula Al-Quran. Menulis semula Al-Quran dengan beberapa orang sahabat lagi lah.
Tapi ketua dia Zaid bin Thabit. Dan yang kita dapat sekarang ni Al-Quran yang dinamakan Osmani. Al-Quran Osmani tu itu adalah ketua projek dia adalah Zaid bin Thabit. Pada zaman Saidina Osman menjadi khalifah. Jadi selain daripada Mahir Farid lah, selain daripada Mahir Farid. Baik. Jadi kenapa Zaid bin Thabit ni baginda mengatakan bahawa dia ni orang yang paling bijak di kalangan para sahabat? Ini kata ulama, baginda sallallahu alaihi wasallam memujinya adalah kerana dua perkara. Yang pertama, beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat. Jawapan yang paling tepat. Dan yang kedua, yang paling pantas berbanding sahabat-sahabat yang lain. Itu kehebatan Zaid bin Thabit. Maknanya dia otak dia bergediga lah, ataupun kalkulator bergerak kan. Kalau kita kata si mati meninggalkan suami dan anak lelaki, terus suami 1/4, anak lelaki 3/4, itu mudah kita boleh congak. Tapi kalau contoh si mati ada suami, ada anak lelaki 2 orang, anak perempuan 4 orang, tu jadi kena guna kalkulator ataupun kertas nak kira. Tapi Zaid bin Thabit ni terus dapat jawapan. Bijak dia. Baik, Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah, Syam, dan kata Saidina Umar, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang untuk menyelesaikan. Nak kata selain pada baginda Rasulullah yang memuji beliau, sahabat juga iaitu Saidina Umar pun memuji Zaid bin Thabit ni sebagai orang yang alim dalam ilmu faraid. Okey, baik. Habis kat situ. Kemudian kita pergi pada kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Apa pentingnya ilmu faraid? Apa istimewanya ilmu faraid? Kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bahagian tersebut di dalam surah An-Nisa. Boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dan 176. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Allah sendiri yang menentukan bahagian untuk anak lelaki, anak perempuan berapa dapat. Kan, anak lelaki anak perempuan ni dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, walakum nis yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Pendek je, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Allah telah mewasiatkan pembahagian pusaka terhadap anak-anak kamu kalau kamu meninggal dunia, lelaki 2 kali ganda daripada perempuan. Anak lelaki dapat 2 kali ganda daripada perempuan. Pendek. Dia pendek, tetapi daripada yang pendek ni akan berkembang menjadi banyak. 2 nisbah 1. Daripada 2 nisbah 1, lelaki 2, perempuan 1, daripada situlah keluar bermacam-macam pecahan. Contoh, si mati meninggalkan seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Lelaki akan dapat 2 kali ganda, perempuan akan dapat sekali ganda. Lelaki dalam pecahan, lelaki akan dapat 2/3, perempuan akan dapat 2/3. 2/3. Tetapi kalau anak lelaki ada 2 orang, anak perempuan ada seorang, dia bukan 2/3 dengan 1/3 dah, tak. Sebab lelaki mesti akan dapat 2 kali ganda. Lelaki 2, 4 dah sini, perempuan 1, 5. Jadi lelaki akan dapat 2/5, 2/5, 1/5. Tengok tadi daripada 2/3 jadi 2/5. Sebab berubah, lelaki dah 2 orang, perempuan seorang. Okey, tambah lagi perempuan seorang lagi. 2 lelaki, 2 perempuan. Dia akan berubah. 2, 4, 5, 6. Jadi 2/6, 2/6, 1/6, 1/6. Tengok. Dan lagi banyak, lagi berubah, lagilah berubah dia punya pecahan dia tu. Tapi asal dia begitu, li zakari mislu hazil unsay. Pendek je. Lelaki mendapat 2 kali ganda daripada perempuan. Daripada situ dah berkembang pecahan-pecahan tersebut. Allah tak cerita kalau ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan, 2/3 lelaki, 1/3 perempuan. Kalau 2 orang anak lelaki, seorang anak perempuan, 2/5, 2/5 lelaki, 1/5 perempuan. Kalau 3 orang anak perempuan, tak ada. Kalau macam tu habis kan. Tapi kalau ringkaskan, 2 nisbah 1.
Daripada situlah berkembang, kan. Jadi jangan kita ingat 2/1 tu 2/3 1/3 pada semua keadaan. 5 orang anak lelaki, 5 orang anak perempuan, 2/3 1/3. Tak, dia lain. Dia berubah. Dia akan berubah. Dia ingat macam tu dia. Seorang lelaki tu akan kali 2. Kalau 5 orang, 2 10 lah. 10. Perempuan ada berapa orang? Perempuan ada 3 orang. 10 campur 3 13. So lelaki 2/13, 2/13, 2/13, perempuan 1/3, 1/13. Jadi kalau campurkan jadi 13/13. Itu kalau si mati ada anak lelaki dan anak perempuan sahaja. Tetapi kalau ada suami, ada isteri, ada ibu, ada bapa, itu dia kena kira lain lah, sebab mereka akan dapat nisbah yang sama tetapi daripada baki, bukan daripada harta pusaka. Itu kena gunakan kertas lah nak kira nanti. Baik. Jadi penentuan tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ke-11 bahagian anak lelaki, anak perempuan, bahagian ibu, bahagian bapa, tu dalam ayat ke-11. Ayat ke-12 bahagian suami, bahagian isteri, bahagian adik-beradik lelaki seibu, adik-beradik perempuan seibu, tu dalam ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-176 bahagian adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, adik-beradik perempuan sebapa. Tu. Secara detail Allah ceritakan. Secara detail. Nak menunjukkan ilmu ni sangat-sangat penting, sangat penting. Itu pun masih lagi berlaku pergaduhan, perbalahan di antara kalangan ahli waris. Dia kata aku abang sulung, aku patut dapat lebih. Kan? Aku ni anak perempuan, anak masih belajar lagi, patut aku dapat lebih. Korang semua dah kerja. Semua tu. Baik. Okey, kita habiskan ni satu ni. Okey. Jadi Allah Taala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan, seibu sebapa atau seibu. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Bahawa ilmu ini sangat penting. Tidak boleh buat main-main. Jangan ambil sama lewa. Kena belajar, kena tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu tentang kewajipan dia, kewajipan ilmu ni. Allah berfirman, tilka hududullah, ayat ke-13. Tilka hududullah. Segala hukum-hukum yang tersebut itu, iaitu hukum anak yatim, hukum faraid dan hukum wasiat, semua tu adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Maknanya selepas Allah cerita ayat 11 12 tentang pembahagian pusaka bagi waris-waris, maka dalam ayat ke-13 Allah menerangkan bahawa tilka hududullah. Semua itu adalah hukum-hukum Allah Ta'ala. Syariat-syariat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah Allah kata jangan kamu usik, jangan kamu kacau, jangan kamu tukar. Jangan kamu ikut nafsu, ikut apa yang Allah telah turunkan, Allah telah tetapkan. Allah lebih mengetahui. Seolah-olahnya macam tu. Okey. Kemudian ada lagi lah beberapa kepentingan ilmu faraid. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita dah mengetahui tentang berkaitan dengan saranan untuk mempelajari ilmu faraid melalui para sahabat, Sayyidina Umar, dan juga kesungguhan ulama mempelajari ilmu ini. Kemudian mereka yang sahabat yang mahir dalam ilmu faraid iaitu Zaid bin Sabit, dan juga kita ambil sedikitlah kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, iaitu penentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir 90% pembahagian faraid ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nisa tu. Bakinya lagi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Jadi setakat tu pada petang ini, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri macam tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bighairi hisab wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, guru-guru kami, murid-murid kami, sahabat adik kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.